Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan. Pada hari ini, kami akan membincangkan mengenai satu topik yang menjadi isu yang semakin hangat diperkatakan di laman media sosial, iaitu isu warisan sejarah. Sejak akhir-akhir ini, masyarakat di negara kita lebih gemar untuk melihat dan menikmati hiburan yang berasal dari negara asing sebagai contohnya Korea ataupun Amerika Syarikat. Hal ini telah menyebabkan salah satu kebanggaan negara kita iaitu seni warisan dan sejarah warisan negara kita semakin dilupakan dan terus dilupakan dari hari ke hari. Hal ini dilihat amat membimbangkan pihak-pihak tertentu, terutamanya para sejarawan negara, yang di mana keadaan ini dapat menjurus kepada kehilangan identiti negara kita sebagai sebuah negara yang penuh dengan sejarahnya yang tersendiri. Warisan dan budaya tanah air kita adalah khazanah yang sangat tidak ternilai, yang di mana ia harus dilindungi supaya dapat menjadi kebanggaan negara kita. Hal ini juga dapat kita lihat hal tersebut akan menjadi tatapan untuk generasi yang akan datang, yang di mana tamadun serta aspek sejarah yang terdapat di negara kita sangat penting dalam pembentukan identiti dan jati diri sebagai seorang warga negara Malaysia. Jikalau kita lihat dengan lebih terperinci, negara kita sendiri turut mempunyai sejarah yang sangat besar dan mampu untuk memberikan pengaruh terhadap sejarah awal dunia ini, yang di mana kajian ekologi baru ini telah merungkai cari hidup tamadun terawal di dunia di Lembah Bujang, Sungai Batu, melalui penemuan perak emen dan rangka-rangka tulang manusia di Gua Cha di Kelantan dan Gua Niah di Sarawak. Hal tersebut merupakan sejarah negara kita yang patut dilindungi dan dihargai dengan lebih. Hal tersebut menjadi perkara yang perlu kita hargai dan kita cintai dari hari ke hari sehinggakan generasi yang akan datang. Nilai budaya tersebut bukanlah satu penghalang untuk kemajuan sesebuah negara, malah lagi tinggi budaya, bertambah majulah sesebuah negara. Dengan berpegang kepada adat resam dan kepelbagaian bangsa, hal tersebut dapat memberikan satu identiti yang kukuh kepada negara kita. Oleh itu, kami akan membincangkan beberapa peranan yang boleh dimainkan oleh pihak-pihak seperti para guru, ketua masyarakat, ibu bapa dan individu. Pertama sekali, kita perlu lihat siapakah yang disebut sebagai seorang guru. Guru dikenali juga sebagai pendidik ataupun pengajar, merupakan tenaga pengajar di sesebuah institusi pendidikan seperti sekolah. Lazimnya, guru juga dikenali sebagai manajemen guru ataupun seorang guru yang pakar di dalam bidang pengurusan. Di peringkat seperti universiti pula, guru dikenali juga sebagai tutor ataupun pensyarah. Seorang guru merupakan individu yang paling rapat dengan pelajar di peringkat sekolah. Oleh itu, seorang guru memainkan peranan penting untuk menerapkan nilai-nilai sejarah di dalam diri seorang pelajar. Pertama sekali, guru berperanan sebagai ejen pendidikan dan menyampaikan maklumat. Kenapa saya berkata sebegini? Hal ini kerana mereka bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat serta mengajar perkara yang berkaitan sejarah kepada pelajar. Mereka mesti memastikan fakta sejarah yang berkaitan dengan tokoh, peristiwa serta budaya diperkenalkan dengan betul dan menyeluruh. Melalui tindakan ini, secara tidak langsung telah berjaya akan menarik minat pelajar untuk belajar tentang sejarah. Yang kedua, guru juga bertindak untuk mendorong minat pelajar terhadap perkara yang berkaitan dengan sejarah. Yang kedua,
Guru juga berperanan untuk mendorong minat para pelajar. Seorang guru mesti dapat memupuk minat pelajar terhadap sejarah. Contohnya, mereka boleh menggunakan kaedah pengajaran seperti cerita, permainan, perbincangan dan lawatan ke tapak bersejarah. Seperti yang kita tahu, seorang murid mesti suka sekiranya dibawa kepada tempat-tempat yang bersejarah bersama rakan-rakan. Dengan membangkitkan minat pelajar, guru boleh membantu mereka mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat tentang warisan sejarah. Sekiranya perkara ini dipupuk dari semasa ke semasa, secara tidak langsung minat pelajar tentang sejarah akan semakin berkembang. Oleh itu, mereka akan minat untuk belajar tentang sejarah. Yang ketiga pula, seorang guru juga berperanan untuk membina jati diri seorang murid. Melalui pengajaran sejarah sebelum ini, seorang guru boleh membantu pelajar untuk membina jati diri yang kukuh. Mereka boleh mengaitkan sejarah dengan konteks sosial, ekonomi dan politik semasa dan membantu pelajar untuk memahami cara warisan sejarah membentuk mereka sebagai individu dan masyarakat. Kenapa saya menekankan perkara ini? Hal ini kerana terdapat setengah individu yang kurang suka untuk mendedahkan diri mereka kepada masyarakat kerana mereka malu terhadap bangsa mereka sendiri. Perkara ini dilihat sebagai perkara yang tidak relevan kerana kita perlulah bangga serta terhadap warisan kita sendiri kerana perkara tersebut diturunkan secara turun-temurun daripada generasi terdahulu. Oleh itu, sebagai seorang murid, kita perlulah bangga dengan apa yang kita ada dan kita perlu tayangkan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih tahu serta pada masa yang sama kita berjaya untuk membina jati diri kita agar lebih kukuh. Akhir sekali, seorang guru yang merupakan ahli masyarakat yang berperanan untuk mengekalkan warisan sejarah juga perlu mengintegrasikan penggunaan teknologi di dalam pendidikan. Kerana dalam era serba digital ini, guru mesti dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah. Mereka boleh menggunakan sumber digital seperti arsip dalam talian, video, imej dan persembahan multimedia untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran pelajar yang berkaitan dengan sejarah. Apabila mereka menggunakan teknologi digital secara menyeluruh ataupun semaksimum mungkin, perkara ini tidak mustahil untuk menarik minat pelajar kerana pelajar lebih tertarik untuk belajar menggunakan gadget berbanding pembelajaran yang hanya menggunakan pen dan kertas. Melalui perkara ini juga, secara tidak langsung berjaya menambah ilmu baru tidak sahaja kepada murid tetapi juga kepada seorang guru tersebut. Seterusnya, guru itu sendiri juga perlu untuk mempelajari dan memahami warisan sejarah. Perkara ini bukan sahaja tertakluk kepada guru sejarah sahaja, tetapi setiap guru di dalam mata pelajaran lain harusnya mempelajari tentang sejarah itu sendiri kerana mereka perlu untuk menerapkan nilai-nilai sejarah di dalam diri para murid. Perkara ini meliputi tentang pengetahuan yang mendalam tentang warisan sejarah termasuk peristiwa, tokoh, budaya dan tradisi yang relevan. Mereka harus menguasai kaedah pembelajaran sejarah dengan baik agar dapat menyampaikannya kepada siswa secara betul. Tambahan pula, seorang guru boleh mengaktifkan kelab dan persatuan di sekolah. Di peringkat sekolah, terdapat banyak kelab dan persatuan dan salah satunya merupakan kelab sejarah. Melalui pengaktifan kelab sejarah ini, bukan sahaja dapat menarik minat pelajar, malahan pada masa yang sama, pelajar dapat memahami serta mempelajari tentang sejarah tersebut, tentang sejarah sesuatu perkara. Selain itu, melalui kelab sejarah, boleh membuat lawatan, contohnya ke tempat-tempat yang bersejarah seperti arsip, muzium negara serta bangunan-bangunan yang bernilai sejarah. Melalui perkara ini, dapat memupuk minat pelajar tentang sejarah dan mereka
tidak akan merasa bosan. Contohnya seperti diri saya sendiri, saya pernah pergi melawat ke banyak tempat-tempat bersejarah seperti muzium Kelly's Castle dan sebagainya. Pengalaman yang saya dapat bukan sahaja perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah. Malahan saya secara tidak langsung tertarik untuk mempelajari tentang sejarah tersebut. Secara tuntasnya, berdasarkan segala perkara yang saya bincangkan tadi, seorang guru itu sangat memainkan peranan penting dalam meningkatkan tahap kesedaran pelajar tentang kepentingan warisan sejarah tempatan. Mereka boleh menganjurkan pelbagai aktiviti seperti lawatan ke tapak yang bersejarah, mengadakan kuliah ataupun menghasilkan bahan pendidikan yang boleh digunakan oleh orang awam serta pihak sekolah. Sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik, marilah bersama-sama kita menerapkan nilai-nilai sejarah di dalam diri para pelajar agar nilai-nilai penghayatan sejarah dapat diwarisi sehingga generasi berikut. Selain daripada seorang guru, terdapat juga pemimpin masyarakat yang boleh berperanan untuk mengekalkan warisan sejarah di sesebuah kawasan. Antara beberapa contoh peranan yang boleh dimainkan oleh pemimpin masyarakat adalah dengan membuat suatu aktiviti pendidikan dan juga kesedaran. Contohnya, pemimpin masyarakat boleh mengambil inisiatif untuk meningkatkan tahap kesedaran orang ramai tentang kepentingan warisan sejarah melalui penganjuran seminar ataupun bengkel untuk mendidik orang ramai tentang nilai sejarah dan kepentingan memelihara warisan budaya. Perkara ini secara tidak langsung telah akan berjaya untuk menarik minat beberapa orang di kawasan setempat tentang sejarah di kawasan mereka. Selain itu, pemimpin masyarakat juga boleh bekerjasama dengan kerajaan dan juga institusi yang berkaitan untuk memelihara warisan sejarah. Sebagai contoh, pemimpin masyarakat boleh menjalin kerjasama erat dengan kerajaan tempatan seperti institusi kebudayaan dan arsip negara untuk meningkatkan usaha bagi memelihara warisan sejarah. Mereka boleh menjalankan kerjasama dalam bentuk dasar, program pembiayaan atau projek bersama yang bertujuan untuk memelihara warisan sejarah. Akhir sekali, pemimpin masyarakat juga boleh mempromosikan sejarah di kawasan setempat mereka. Contohnya melalui penganjuran acara kebudayaan, festival ataupun lawatan bersejarah boleh menarik pelancong dan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang nilai sejarah di komuniti mereka. Melalui perkara sebegini, bukan sahaja berjaya menarik minat pelancong serta masyarakat di sekeliling, tetapi boleh juga menambah sumber pendapatan kepada mereka. Melalui peranan-peranan tersebut, pemimpin masyarakat boleh memelihara warisan sejarah. Dengan pelibatan aktif mereka, warisan sejarah dapat dipelihara untuk generasi akan datang dan menjadi sumber kebanggaan dan identiti masyarakat. Okey, seterusnya kita akan fokuskan kepada peranan ibu bapa. Perlu diketahui bahawa tugas mendidik ni bukan hanya berpaksikan kepada guru semata-mata, yang di mana ibu bapa lah yang seharusnya menjadi tunjang utama terhadap perkembangan anak-anak mereka, yang di mana seperti yang kita lihat, ibu bapa ni merupakan individu yang paling dekat dengan anak-anak mereka dalam kehidupan seharian. Pepatah Arab pernah mengatakan al-madrasah al-ulaqat, yang bermaksud ibu merupakan madrasah ataupun sekolah utama bagi anak-anak mereka. Jadi, ibu bapa ni perlulah menjadi pendidik yang utama terhadap perkembangan anak mereka, yang di mana perkembangan dan dari segi sasiah anak-anak tu
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek perlulah diamati dan diperhatikan oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak ni dapat memiliki kehidupan dan dapat berkembang dalam segi yang berkaitan dengan minda mereka lah. Anak-anak ni dia akan memulakan dia punya kehidupan dengan melalui pembelajaran secara tidak formal yang di mana mereka akan meniru tingkah laku daripada ibu bapa mereka dan mengamati keadaan sekeliling serta mengeksplorasi dunia ni. Di sini saya sertakan beberapa peranan ibu bapa yang boleh diamalkan dan dilaksanakan daripada beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan dan kesedaran. Yang kedua, penjagaan barangan warisan. Yang ketiga, lawatan dan pengalaman serta yang keempat, amalan tradisional. Okey, ayo kita lihat daripada aspek yang pertama iaitu pendidikan dan kesedaran. Seperti yang kita ketahui, ibu bapa ni merupakan pendidik utama bagi anak-anak mereka. Jadi ibu bapa ni perlulah memainkan peranan yang penting dalam memberi didikan, nasihat ataupun teguran kepada anak-anak mereka berkaitan dengan nilai-nilai sivik dalam kehidupan seharian. Ibu bapa sebagai contohnya, ibu bapa boleh menceritakan kisah-kisah nenek moyang mereka, kepentingan acara ataupun perayaan tradisional serta mengajarkan nilai-nilai murni yang telah dipegang teguh oleh keluarga mereka sejak turun-temurun. Ibu bapa juga boleh memberikan didikan dengan mengajar anak mereka berkaitan dengan sejarah keluarga, budaya ataupun tradisi keluarga mereka yang telah diturunkan ataupun diwariskan dari generasi yang sebelumnya. Mengapa hal ini penting? Sebab hal ini penting kerana dengan persekitaran yang disediakan oleh ibu bapa terhadap anak mereka yang berasaskan kepada sejarah, maka lambat laun anak-anak mereka akan dapat menetapkan atau mindset ataupun pemikiran yang di mana sejarah ini penting dalam kehidupan. Sejarah ini tidak hanya perlu dipelajari tapi perlu dipahami juga agar anak-anak dapat lebih menghargai sejarah keluarga mereka. Sebagai contohnya, baru beberapa tahun yang lepas, ibu saya telah membongkarkan bahawa dia sebenarnya berasal daripada dia merupakan keturunan yang berasal daripada Cina Yunan, yang di mana nenek moyang keluarganya telah berpindah dan bermigrasi ke tanah Melayu sebelum daripada merdeka lagi. Maka kebenaran yang telah diungkapkan oleh ibu saya tersebut telah memberikan pengetahuan kepada saya yang di mana saya ni juga merupakan keturunan yang berasal daripada Cina Yunan. Jadi hal berkenaan telah memberikan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kepada saya yang mana sangkaan saya bahawa saya ni merupakan penduduk asal tanah Melayu ni tidak sepenuhnya tepat, kerana saya juga mempunyai garis keturunan yang berasal daripada luar tanah Melayu. Seterusnya, ibu bapa yang bertindak sebagai role model juga perlulah mempengaruhi ataupun memastikan kandungan yang dipelajari ataupun dilihat oleh anak-anak mereka dalam kehidupan seharian adalah berasaskan sejarah. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, ayah saya yang sangat meminati sejarah telah membawa saya untuk masuk ke dalam dunia persejarahan ini. Beliau yang sangat meminati sejarah telah mengajak saya dari saya kecil lagi untuk menonton bersamanya rancangan berkaitan dengan sejarah yang ada di siaran History. Jadi, menurut pandangan saya sendiri, kaedah yang diterapkan oleh ayah saya tersebut telah berjaya menerapkan nilai-nilai patriotisme dalam diri saya yang di mana saya merasakan yang sejarah ni perlu untuk diketahui dan difahami dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian saya sendiri. Yang di mana hal tersebut dapat memastikan sejarah ataupun peristiwa lampau yang negatif ataupun
peristiwa pahit tidak akan berulang kembali. Seterusnya, daripada aspek penjagaan barangan warisan, ibu bapa perlulah menyimpan ataupun memelihara barangan warisan yang terdiri daripada album foto keluarga, surat-surat, dokumen-dokumen penting serta artifak ataupun sebagainya. Dengan menjaga tinggalan sejarah ini dengan baik, ibu bapa dapat memastikan bahawa nilai itu tidak akan hilang di telan zaman dan ataupun dilupakan oleh anak-anak mereka. Apabila ibu bapa melibatkan anak-anak mereka dalam penjagaan dan pemeliharaan barang-barangan ini, perkara tersebut dapat dijadikan amalan yang di mana anak-anak akan merasakan bahawa penjagaan barangan tersebut merupakan satu keperluan dan hal tersebut akan dapat memastikan nilai sejarah barangan tersebut akan dihargai oleh anak-anak mereka. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kehidupan saya ni sangat berkait rapat dengan sejarah. Yang mana keluarga di sebelah ibu dan ayah saya masing-masing mempunyai barangan warisan yang masih dijaga sehingga kini. Antaranya ialah labu sayung, tembikar dan juga keris. Sejak daripada saya kecil, ibu bapa saya telah memperlihatkan bagaimana cara mereka menjaga barangan tersebut daripada dipecahkan, diusik ataupun sebagainya lah. Jadi amalan yang diamalkan oleh mereka tersebut telah memberi kesedaran kepada saya bahawa barangan ni sebenarnya penting bagi mengekalkan nilai warisan barangan tu, dan kerana saya tidak tahu tapi kemungkinan besarnya untuk keluarga saya pada zaman dahulu sangat sukar untuk mendapatkan barangan tersebut. Jadi apabila mereka telah berjaya mendapatkannya, maka mereka telah menjaganya dengan sebaik yang mungkin bagi memastikan barang tersebut kekal dalam bentuk asal dan nilainya masih dapat dijaga dengan sempurna. Okey, kita lihat pula dari aspek yang ketiga, iaitu lawatan dan pengalaman. Semasa cuti persekolahan, ibu bapa boleh merancang sebarang bentuk lawatan ke tempat-tempat bersejarah ataupun ke tempat yang berkaitan dengan konteks warisan sejarah keluarga. Sebagai contoh dia, kunjungan ke kampung halaman nenek moyang, kubur keluarga, bangunan-bangunan bersejarah dan lain-lain. Melalui kaedah ini, anak-anak dapat melihat secara langsung keadaan ataupun persekitaran yang mempunyai nilai sejarah tersebut dengan mata mereka sendiri, yang mana hal ini akan memberikan pengetahuan serta pengalaman kepada mereka dalam konteks yang sama. Kesan daripada hal ini, satu ikatan emosi yang lebih kuat terhadap warisan keluarga tu akan dapat dibina dalam diri anak-anak dengan pengalaman yang dapat mereka timba apabila mengunjungi tempat-tempat berkenaan. Sehubungan dengan itu, lawatan ni juga boleh dijadikan sebagai acara tahunan yang mana ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka untuk melancong ke tempat-tempat bersejarah di seluruh negara kita. Sebagai contoh dia muzium, arkad ataupun binaan-binaan bersejarah yang lain. Di Perak Darul Rizwan ni sendiri, terdapat pelbagai tempat-tempat bersejarah yang boleh kita lawati. Contoh dia, Kelly's Castle, Masjid Sultan Idris Shah II yang merupakan masjid negeri Perak, Masjid Panglima Kinta yang merupakan masjid pertama di negeri Perak, Muzium Darul Rizwan, Stesen Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM serta Majlis Bandaraya Ipoh. Berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam menyiapkan tugasan 2 pentaksiran berterusan bagi subjek SJHK 1144, saya bersama rakan-rakan saya telah melawati pelbagai tempat bersejarah untuk dijadikan sebagai tempat kajian kami. Sebagai contoh dia, saya yang memilih Masjid Sultan Idris Shah II sebagai tempat kajian saya sendiri. Maka dengan melakukan lawatan-lawatan sebegini, saya dan bersama rakan-rakan saya dapat menimba ilmu pengetahuan yang baru mengenai sejarah tempat berkenaan dari segi asal usul dia, matlamat penubuhan dan tahun penubuhannya, siapakah pengasas dia,
Dan kami juga boleh melihat perkembangan tempat tersebut yang telah dibina sejak sebelum daripada merdeka lagi. Kami juga dapat melihat keistimewaan dan keunikan masjid tersebut. Kami juga dapat melihat keunikan dan keistimewaan tempat tersebut dari segi luaran maupun dalaman dia. Okey, dari aspek yang terakhir iaitu amalan tradisional pula, ibu bapa boleh mengamalkan tradisi keluarga mereka secara aktif dan berusaha sedaya upaya untuk melibatkan anak-anak ke dalam pengamalannya. Sebagai contoh dia, memasak hidangan tradisional seperti nasi lemak, rendang maruku, merayakan perayaan ataupun sambutan keagamaan seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, sambutan Hari Raya Aidiladha, Deepavali dan Tahun Baru Cina. Kemudian, ibu bapa juga boleh melibatkan anak-anak mereka dalam aktiviti kesenian dan kebudayaan seperti tarian, tarian zapin, kuda kepang dan juga permainan tradisional terutamanya seperti yang kita tahu ada congkak, tenteng, galah panjang dan lain-lain. Sejak daripada saya kecil lagi, saya telah didedahkan oleh ibu bapa saya dengan pelbagai permainan tradisional seperti yang saya katakan tadi, congkak, batu seremban, tenteng, sepak raga dan galah panjang. Orang-orang di sekitar kampung saya juga sentiasa mengamalkan dan memainkan permainan-permainan tradisional tersebut dalam kehidupan seharian mereka, yang di mana perkara itu telah mempengaruhi saya untuk turut bermain bersama mereka. Ibu saya yang merupakan seorang yang arif ataupun boleh dikatakan agak jago dalam permainan congkak, telah mengajarkan saya trik-trik ataupun kita boleh cakap langkah untuk memenangi permainan tersebut dengan mudah. Dan perkara sedemikian telah menanamkan rasa cinta ataupun perasaan suka kepada permainan tradisional dalam diri saya pada ketika itu. Dan Alhamdulillah saya masih mengamalkannya sehingga sekarang. Setelah mendengar pernyataan dan penjelasan yang panjang lebar sebentar tadi, maka sudah terang lagi akan bersuluh bahawa peranan ibu bapa ni sangat penting dan boleh dikatakan mereka mempunyai peranan yang paling kritikal untuk mempengaruhi serta menanamkan sikap patriotisme serta mencintai sejarah dalam diri anak-anak mereka. Maka ibu bapa perlulah menjalankan usaha yang lebih proaktif bagi menyemai kesedaran serta mendidik anak-anak mereka akan kepentingan warisan sejarah dalam kehidupan seharian kita. Okey, pihak yang ketiga iaitu pihak individu. Mengapakah peranan individu ini penting? Peranan individu ini penting disebabkan setiap perkara yang kita lakukan mesti bermula daripada diri kita sendiri. Sama ada kita sendiri yang menentukan bahawa kita mahu kejayaan ataupun kita sendiri yang mahukan kegagalan. Itu semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Peranan individu ni saya telah menyenaraikan kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, pemeliharaan dan penyelenggaraan. Okey, individu dapat melibatkan diri dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan dengan memainkan peranan yang penting dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan warisan sejarah dengan cara menjaga dan merawat bangunan bersejarah ataupun artifak, dokumen dan benda-benda lain yang berkaitan dengan sejarah. Hal ini termasuk dengan menjaga kebersihan sejarah ataupun melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan yang diperlukan. Sebagai contoh, jika terdapat agensi, badan bukan kerajaan ataupun badan kerajaan yang menjalankan aktiviti pemeliharaan terhadap sesuatu warisan sejarah, kita sebagai individu ini perlu melibatkan diri sebagai sama ada sukarelawan ataupun bersama-sama dengan badan kerajaan ataupun NGO ini untuk menyeru orang ramai supaya bersama-sama dengan kita menjaga warisan sejarah ini. Peranan individu yang kedua ialah penyelidikan dan dokumentasi. Penyelidikan dan dokumentasi ini perlu melibatkan individu untuk melaksanakan penyelidikan dan dokumentasi tentang sejarah tempatan, termasuk mengumpulkan cerita, memetakan tempat-tempat bersejarah dan mengumpulkan informasi mengenai peristiwa atau tokoh penting dalam sejarah.
Hal ini penting kerana dengan cara kita menyelidik dan mengumpulkan sebarang cerita tentang tokoh bersejarah ini, kita dapat berkongsi maklumat ini dengan masyarakat ramai supaya kita dapat mengekalkan warisan sejarah ini serta memberitahu bahawa kita mempunyai warisan sejarah tersendiri dan mengelakkan daripada masyarakat kita berfikir bahawa kita merupakan masyarakat yang tidak setanding dengan masyarakat dunia yang maju lain. Dan dalam penyelidikan dan dokumentasi ini, individu dapat mempelajari dan mencatat sejarah tempatan dengan cara individu dapat memastikan bahawa pengetahuan dan kisah-kisah tersebut tidak hilang di telang waktu. Oleh hal demikian, setiap individu perlu mempunyai sikap dan perlu sedar bahawa warisan sejarah kita ini amat penting agar kita dapat bersama-sama mendorong kepada penjagaan warisan sejarah ini agar warisan sejarah ini dapat dikekalkan dari zaman ke zaman supaya generasi baharu dapat mempelajarinya dan membuat penyelidikan yang sama seperti kita tapi dengan cara yang berbeza. Dan yang ketiga ialah pendidikan dan penyampaian. Individu dapat menggunakan pendidikan dan penyampaian dengan berperanan sebagai pendidik, sama ada berperanan sebagai guru sejarah ataupun guru bukan sejarah tetapi mengetahui tentang sejarah tempatan iaitu ataupun sejarah Malaysia kita. Jadi hal ini dapat membantu untuk memberi pengetahuan tentang warisan sejarah kepada generasi muda dan masyarakat setempat. Sebagai contoh, apabila kita keluar mengajar nanti, sebagai contoh saya sebagai bakal guru, saya akan keluar mengajar di sekolah nanti. Saya akan menerapkan nilai-nilai warisan sejarah tempatan ini apabila saya mengajar mereka di samping ataupun saya selitkan sekali dengan silibus pendidikan. Selain itu, pendidikan dan penyampaian ini dapat dilakukan juga melalui penerbitan, pameran, ceramah atau aktiviti pendidikan yang melibatkan komuniti dengan menyampaikan pengetahuan dan kesedaran tentang warisan sejarah. Hal ini dapat memberikan suatu inspirasi kepada individu untuk membantu memelihara dan menghargai warisan tersebut. Bagi saya ini merupakan satu usaha yang paling mudah disebabkan kita tidak memerlukan untuk mengeluarkan dana yang besar, tetapi kita hanya perlu mengeluarkan kata-kata yang beri inspirasi kepada orang ramai supaya bersama-sama dengan kita untuk membantu memelihara warisan sejarah kita. Peranan individu yang keempat iaitu pemupukan kesedaran dan penghargaan. Hal ini dapat diterapkan dengan cara individu dapat memainkan peranan penting dalam memupuk kesedaran dan penghargaan terhadap warisan sejarah dengan menggalakkan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, mengikuti acara budaya dan mempromosikan aktiviti yang berkaitan dengan warisan sejarah. Sebagai contoh, kita dapat melakukan ataupun membuat satu iklan berkaitan warisan sejarah, seterusnya dipost ataupun dihantar ke platform media sosial ataupun mana-mana platform yang memudahkan kita ataupun memudahkan maklumat kita untuk disampaikan kepada orang ramai. Dengan melibatkan diri secara aktif ini dalam menghargai warisan sejarah, individu dapat menyebarkan rasa hormat dan tanggungjawab terhadap warisan tersebut kepada orang lain. Kita dapat menjadi suri teladan kepada orang lain untuk bersama-sama membantu kita ataupun menyertai kita untuk menjaga warisan sejarah ini agar warisan sejarah ini kekal terpelihara walaupun berbeza zaman, walaupun berlaku program urbanisasi di masa hadapan. Peranan yang kelima ataupun yang terakhir sekali ialah pembelaan dan perlindungan. Dengan cara ini, individu boleh bertindak sebagai pembela dan pelindung untuk melindungi warisan sejarah daripada hilang. Ini termasuk menyertai pertubuhan atau gerakan yang memperjuangkan pelestarian dan pemeliharaan warisan sejarah serta mengambil bahagian dalam aktiviti yang melindungi warisan sejarah daripada ancaman seperti pembangunan tidak terkawal atau kerosakan. Hal ini berkait rapat dengan peranan pihak ataupun agensi, sama ada kita sendiri melibatkan diri dengan menyertai ataupun menyahut seruan daripada badan bukan kerajaan ataupun badan kerajaan sendiri untuk bersama-sama menjaga ataupun membela warisan sejarah kita
daripada dimusnahkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Kesimpulan yang dapat kami buat daripada persembahan kami ini ialah pelbagai usaha melestarikan seni dan budaya dapat dijayakan sekiranya setiap pihak bersepakat mencapai objektif yang sama. Dengan iltizam dan matlabat yang betul, usaha ini pasti dapat melestarikan semula apa yang semakin pupus dalam jati diri rakyat di Malaysia. Elakkanlah daripada melakukan perkara sekerat jalan ibarat hangat-hangat tahi ayam. Kelak yang rugi adalah kita dan generasi akan datang yang tidak mengenal asal usul mereka kerana telah dikaburi dengan elemen kebudayaan dari negara asing. Kesannya generasi akan datang tidak menghargai apa yang mereka lihat di negara mereka. Sebaiknya mengagungkan budaya asing dan bahkan memusnahkan identiti bangsa dan negara kita. Semoga berbekalkan semangat patriotisme yang kita miliki ini, kita dapat mengekalkan dan menjadi pegangan kita untuk sentiasa mengekalkan seni dan budaya masyarakat kita pada hari ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.